and on we'll go. Guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan membahas kisah yang terjadi pada tahun 1944, yaitu seorang kanak-kanak Steny Junior berketurunan Afrika Amerika yang dihukum mati pada usia beliau yang ke-14 tahun dalam kes pembunuhan, menjadikannya orang Amerika yang termuda pada abad ke-20 yang dihukum mati menggunakan kerusi elektrik. Seperti apa kisahnya? Teruskan menonton ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan klik button notifikasinya biar Anda tahu kalau saya upload video terbaru. Tanpa membuang masa lagi, let's go to the story. George Steny Junior atau nama penuhnya George Junior Steny Junior dilahirkan pada 21 Oktober 1929 di Pinewood, South Carolina, Amerika Syarikat. Dia dibesarkan di bandar kilang terpisah di kota Alcolu, Carolina Selatan. Alcolu adalah sebuah kota kilang kelas pekerja kecil di mana orang berkulit putih dan berkulit hitam dipisahkan oleh landasan kereta api. Kronologinya bermula apabila dua gadis muda berkulit putih yaitu Betty June Binnicker yang berusia 11 tahun dan Mary Emma Thomas yang berusia 7 tahun hilang pada 23 Mac 1944 ketika mereka menunggang basikal di Alcolu. Mayat mereka ditemui pada keesokan harinya, yaitu pada 24 Mac 1944. Kejadian itu mencetuskan kerusuhan besar-besaran di kota Alcolu. Pada 23 Mac 1944, Betty dan Mary menunggang basikal mereka ke daerah orang-orang berkulit hitam ini hanya untuk mencari bunga. Dalam perjalanan, mereka terserempak dengan Steny, di mana Steny duduk bersama abangnya Johnny Junior. Gadis-gadis itu bertanya kepada mereka di mana mereka boleh mendapatkan bunga di daerah permukiman orang-orang berkulit hitam di sana. Dilaporkan disitulah gadis-gadis itu terakhir kali dilihat masih hidup. Selepas itu, Betty dan Mary tidak pernah kembali ke rumah mereka lagi. Berikutan kehilangan dua gadis tersebut, ratusan penduduk Alcolu termasuk Bapak Steny berkumpul untuk mencari gadis-gadis tersebut yang dikatakan hilang. Namun gadis-gadis itu tidak dapat dikesan pada hari itu. Keesokan paginya apabila pihak polis membantu dalam pencarian, barulah mayat kedua gadis itu ditemui terapung di dalam sebuah parit di kawasan permukiman orang berkulit hitam. Pihak polis segera melakukan penyiasatan untuk mencari bahan bukti di lokasi kejadian. Tubuh Betty dan Mary pun segera dilakukan bedah siasat agar pihak polis dapat mengetahui penyebab kematian mereka. Setelah dibedah siasat, disimpulkan bahawa terdapat kesan pukulan yang keras di bahagian kepala mereka. Dan pihak polis pun menyatakan itu merupakan kes pembunuhan kerana terdapat kesan lebam dan luka kecil di sekujur tubuh mereka. Dan polis menyatakan sepertinya mereka dipukul menggunakan objek tumpul. Setelah polis mencari bahan bukti, polis menemukan sepotong besi di parit di mana mayat Betty dan Mary ditemukan. Dan apabila hasil bedah siasat dan bahan bukti dipadankan, polis menyatakan bahawa Betty dan Mary tewas kerana dipukul dengan sepotong besi. Selepas semua data dikumpul dan dipadankan, barulah polis mencari tersangkanya. Setelah mendapat laporan daripada pemberi maklumat bahawa gadis-gadis itu dilihat sedang bercakap dengan Steny, polis menahan Steny dan abangnya Johnny.
Kemudian mereka melepaskan Johnny tetapi mengalihkan perhatian kepada Steny. Untuk info tambahan ya, pada ketika itu di kota Alcolo, interaksi atau hubungan orang berkulit hitam dan orang berkulit putih tidak terlalu baik. Itu kemungkinan menurut pihak polis, Steny dan Johnny membunuh gadis-gadis itu atas dasar kebencian atau rasis. Tetapi jika menurut saya itu bukanlah alasannya, cuma lebihkan kepada merendahkan sesuatu kaum yang sebenarnya pada kes itu tidak seharusnya dikaitkan warna kulit. Dan polis juga sebenarnya tidak mempunyai bukti yang kuat, terutamanya mengenai laporan itu. Tetapi mereka tetap menahan Steny dan Johnny untuk disoal siasat dan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan siapakah pelakunya. Tetapi mereka lebih mengarahkan perhatian mereka kepada Steny. Steny disoal siasat di ruangan kecil sendirian tanpa orang tuanya, bahkan tanpa pengacara. Ada yang mengatakan Steny kelihatan sangat ketakutan sehingga dia terpaksa mengatakan apa yang dikehendaki polis, walaupun tidak ada bukti yang menunjukkan kejahatannya itu. Tidak lama polis menyatakan bahawa Steny mengaku membunuh Betty dan Mary. Setelah 2 jam perbicaraan dan perbincangan selama 10 minit, Steny didapati bersalah atas pembunuhan itu dan dijatuhkan hukuman mati dengan menggunakan kerusi elektrik. Mahkamah memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap Steny dalam tempoh masa 3 bulan sahaja. Steny terus dimasukkan ke penjara dan menunggu hukuman mati. Terdapat beberapa perdebatan mengenai keputusan ini, terutamanya mengenai Steny terlalu muda untuk duduk di kerusi elektrik. Selain daripada elektrod yang terlalu besar untuk kakinya, tali tidak sesuai dengan tubuhnya sehingga Steny harus duduk di atas Alkitab agar sesuai dengan kerusinya. Namun keraguan ini tidak diendahkan dan pada 16 Jun 1944, Steny masih tetap dihukum mati. Dia menjadi orang termuda yang dihukum mati. Namun kisahnya tidak berhenti sampai di sana. Kes ini menimbulkan kemarahan pembela hak sivil. Steny disoal siasat bersendirian di ruangan kecil tanpa ditemani oleh ibu bapa dan peguamnya. Pada masa itu, polis mengatakan bahawa Steny mengaku membunuh Betty dan Mary kerana mereka enggan melakukan hubungan. Ya, pasti anda juga tahu ya. Beberapa tahun kemudian, sejarawan George Friesen mula mengkaji kes ini. Dia juga bertemu dengan bekas rakan satu lokap dengan Steny, Wilford Hunter. Hunter mengatakan bahawa Steny menafikan tuduhan yang dilemparkan terhadapnya. Saya tidak melakukannya, kata Hunter, mengulangi apa yang dikatakan Steny pada ketika itu. Mengapa mereka membunuh saya untuk sesuatu yang tidak saya lakukan? Akhirnya guys, kes ini dibuka semula pada tahun 2009. Matt Burgess, seorang peguam, merancang untuk membuat aduan bagi pihak keluarga Steny. Kami merasakan sesuatu perlu dilakukan mengenai perkara itu, katanya. Keluarga Steny akhirnya berani bersuara dan mengatakan bahawa pengakuan Steny adalah dibuat dalam keadaan terpaksa. Abangnya yang bersama ketika kejadian melihat bahawa gadis itu sedang menunggang basikal berhampiran landasan kereta api, berhampiran rumahnya. Selama ini mereka berdiam kerana takut. Ternyata guys, senjata yang digunakan untuk membunuh Betty dan Mary lebih berat daripada seluruh berat badan Steny. Tidak mungkin dia boleh mengangkat senjatanya. Steny tidak ada kaitan dengan kes ini, tetapi polis memerlukan seseorang untuk disalahkan. Kisahnya amat mengerikan, meruntun jiwa dan sangat menyedihkan. Mungkin ada di antara anda pernah menonton filem Tom Hanks atau buku yang ditulis oleh Stephen King, The Green Miles, dikeluarkan pada tahun 1999. Watak John Coffey diilhamkan dari cerita Steny. Ya, sudah tentu jalan cerita berbeza dan diolah mengikut jalan cerita penulis. Setelah 70 tahun Steny dijatuhi hukuman mati, akhirnya dia dinyatakan tidak bersalah.
Nah guys, jadi itulah tadi kisah tentang Stiny Junior. Bagaimana menurut Anda? Apakah menurut Anda Stiny memang bersalah atau sebaliknya? Teruskan komen di bawah ya guys. Oke guys, thanks for watching and see you on my next video. Bye bye.